Alright tuan-tuan, untuk Forex Factory relax kita solo ini, banyak menayang. Tuan-tuan ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan di ruangan komen MFN TV Online. Alright tuan-tuan, kita teruskan. Jadi ruangan scanner tunjukkan USD sedang menjadi lemah. Euro USD buat huruf U-shape, U membuat U-shape dengan pergerakan euro memang tidak memihak pada euro, negatif 0.46%, manakala GU dia jadi bullish pada daily candle 0.47%. UJ dia jadi bearish. Ni UJ mungkin campur tangan daripada JPY punya bank Jepun. Dengan hari ini pergerakan NAS sebanyak negatif 0.71%, bearish. U-Share 0.17%. UCAT dia jadi nampaknya macam breakout. Lepas tu insyaAllah boleh turun lebih jauh lagi, tapi mungkin buat pullback kejap. 0.21% positif. Untuk AUD USD dan Kiwi Dollar, ni telah menunjukkan pattern breakout, tapi dia mungkin buat pullback sekejap. Dan pergerakan semasa 0.18% dan juga Kiwi Dollar 0.9%. Malam ni Kiwi Dollar dan jadi USD tidak USD USD dan Kiwi Dollar tidak menjadi pilihan trader lah, kerana pergerakan di bawah 0.2 0.5 mungkin dia kita kata pergerakan sideways. Sama dengan GJ, pergerakan dia masih lagi bearish dengan 0.27%. Nampaknya JPY boleh dikatakan kuat lah pada malam ni compare dengan USD dan GBP pun dikata strong pada malam ni. Okey, berita pula kita sudah bacakan pada hari Selasa lepas. Untuk hari Senin dan hari Selasa, hari Rabu semalam ada big impact news untuk OPEC. Jadi minyak mungkin ada efek sikit Dan Italian Bank holiday pada hari semalam. Seterusnya 9 malam ada beberapa governor yang berucap lah untuk mungkin dan berkaitan dengan mereka punya ekonomi, iaitu untuk euro di dan pound dan juga dolar. Juga governor berucap mungkin pasal volatile sikit pada malam-malam. Lepas tu kalau tuan trade gold lepas pukul 9 tu, dia makan atas bawah. Alright, jadi kita akan lihat lah dekat marketnya lah. Okay, pada hari ini masih lagi berterusan OPEC JMMC meeting. Minyak mungkin sedikit volatile pada malam ni. Mungkin syari dia nak ada increase production ataupun dia nak buat manipulasi sikit. 8.30 malam tadi ada big impact news untuk US dollar. Bacaan dia adalah negatif, iaitu tidak memihak pada USD dengan 0.3%. Dengan pergerakan dengan jangkaannya adalah 0.4%, sama juga dengan bulan lepas, iaitu 0.3%. Improvement claim pula bertambah sikit berbanding dengan jangkaan, iaitu 231,000 compare dengan jangkaan 228,000. Dalam 3,000 bertambah lah orang yang menganggur pada bulan lepas compare dengan forecast. Sebenarnya pada hari esok hari Jumaat, Canadian Dollar Bank cuti dan juga kita ada ISM Manufacturing PMI, big impact news pada trader yang mungkin kata apa yang ada trade di currency dolar ni, mungkin tuan-tuan kena berhati-hati. Jangkaan dijangka lemah pada bulan lepas 56.4, 54.6 dan juga bulan lepas dalam 56.1 dijangka lemah lah US dollar pada bulan ini. Jangkaan je, tapi kita tak tahu. NFT pada minggu depan NFT minggu depan. Right, NFT minggu depan. Jadi minggu ni walaupun 1 Julai tidak ada NFT. Right, tolong elite pada kawan-kawan. Seterusnya kita akan lihat currency strength meter. Terus ke currency strength meter.
Untuk currency strong meter, pada malam ini bacaan JPY paling strong, GBP yang second strong, dan diikuti dengan Kiwi dollar, ZT dollar dan juga USD. Sebenarnya Canadian dollar pada malam ni sangat-sangat lemah. Kita dapat lihat kat sini daripada bacaan kasar ya. So Euro USD ni candle daily ya. Kalau tuan-tuan lihat, nampaknya sedang test di kawasan support. Good place to buy. Mungkin TP sikit-sikit scalping lari-lari boleh lah. Sama GU tak turun habis lagi ya. Mungkin dia boleh turun lagi. Tapi pada hari ini masih lagi bullish. InsyaAllah mungkin dia retest balik lah. Kawasan yang dia dah break sebelum ni, dia akan jadi bearish juga. UJ dia nampaknya hari ini jadi hari bearish. Tapi bearishnya tak begitu strong sangat. Walaupun dia jadi engulfing ya pada dalam 2 minggu lepas, tapi dia 2 hari saja dia turun, lepas tu dia bantai kenaikan balik. Ini JPY boleh katakan sangat-sangat lemah kalau ikutkan time frame dia besar. Untuk UCAD dia naik sekejap, tapi kalau ikutkan daily ni dia naik lebih jauh lagi. Soalnya U-Share nampaknya dia sudah reject kawasan support. Okay. Dan support dia boleh test, boleh jadi ni lah, boleh break, tapi mungkin kita sedang menunggu sedikit rejection pada U-Share yang sudah naik semula. Kalau ikutkan pattern dia, pattern huruf yang bawah huruf M, kalau huruf M dia kena jatuh lebih jauh, tapi sekarang ni rejection untuk USD tu adalah strong, dia kata. Dan price tu sudah sampai support lah. Tuan-tuan nak TP, kita share kat atas tu kan, tuan nak TP pun boleh tuan boleh TP lah sebenarnya. Dan untuk Australian dollar, price mungkin sudah sampai di kawasan support. Kita tengok tu dia sampai di kawasan support tu. Kalau tuan-tuan nak buy scalping boleh lah. Sebab secara overall dia punya pergerakan dia masih lagi bearish. Jadi kalau dia bearish ni, kita risau lah dia berlaku breakout. Kalau nampak dia patah trendline, kalau tuan-tuan tarik trendline tu, trendline dia break, ada chance untuk dia naik. Ataupun kalau tuan-tuan nampak head and shoulder ataupun double bottom, itu ada peluang dia untuk naik lah. Tapi kalau ikutkan dia punya candle kat, dia punya candle engulfing tu masih lagi belum break ke bawah, so ada peluang lah untuk Australian dollar untuk naik. Jadi kalau nak buy tu, ini adalah hari ni mungkin antara peluang yang terbaik lah. Tuan-tuan hold lebih lama. Sama juga dengan Kiwi dollar. So Kiwi dollar dia punya jatuh, kemudian dia bounce balik. So ini adalah satu lagi mungkin dia nak ambil buyer dekat area situ. Kita tunggulah. Kalau tuan-tuan risau letak stop loss kerana masih lagi bearish, dan juga kita risau dia punya support dia break kali ketiga. Euro GBP pergerakannya masih descending channel naik ke atas, tapi kalau ikutkan hari ini mungkin ada kalau akan berlaku breakout, kita kena tunggu trendline ni break. Alright, kita boleh tengoklah. Mungkin kita boleh pasal kat situ ada satu channel kenaikan, channel kenaikan gitu, kita boleh tanda trendline. Dan mungkin hari ni atau esok dia akan break. Kalau dia break tu, tuan-tuan boleh instant sell. Tapi kalau jadi candle bullish, maksudnya dia reject kawasan support lah, trendline support tu, dan tuan-tuan boleh buy. Itu sebenarnya teknik trendline. Sebenarnya pada untuk GJ market dia nak jadi bearish, tapi dia segan nak turun. Jadi ada kemungkinan kita kena tunggu dia break kawasan support lah. Tuan-tuan boleh tengok di daily tu ada beberapa candle kecil, tuan boleh tanda yang terkini, lepas tu dia akan lemah. InsyaAllah. So untuk komoditi, minyak ni berlaku penurunan dengan breakoutnya trendline yang panjang tu, channel tu. So ada engulfing juga kawasan, dan candle yang hari ni adalah candle confirmation. Jadi kalau candle bearish, InsyaAllah pada esok hari tuan-tuan boleh standby sell saja. Untuk gold, market tidak begitu trendy, sideways. Dan ada mungkin dia hari ni dia sudah test kawasan antara kawasan support. Jadi kita akan lihat gold, kita lihat gold lepas ni. Dan sebenarnya Bitcoin, mungkin gold lepas ni mungkin kita jangkakan dia boleh naik, cuma kita kena pastikan dia break trendline first di target lebih kecil, dan juga resistance di daily tu di 1875 tu dia mampu break atas, itu baru kita boleh jangka gold boleh naik lebih jauh. Untuk Bitcoin
Nampaknya market masih lagi bearish, okey. Ini kita risau, walaupun ada peluang orang kata untuk membeli Bitcoin, tapi 18 dia close di bawah 20K, mungkin next target dia akan test dalam 10K pula, lebih kurang number lah. Jadi ada peluang untuk dolar Bitcoin jatuh. Antara sebab dia mungkin um, orang cash out lah untuk beli dolar sebabkan ada inflasi dalam pasaran. Alright, pada yang dah di TikTok boleh follow kami di MFN TV Online, page Facebook. Kat situ kita buat live, dan juga kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan boleh tanya di situ lah. Okey, kita sudah selesai tengok currency strength index. Seterusnya kita pergi ke indeks dolar untuk live analisa. So, saya akan share indeks dolar. Okey, analisa kita pada Selasa lepas, market masih bullish, dan ini adalah dia punya correction yang kita tunggu, dan dia berlaku breakout buy. Ini yang breakout. Apabila berlaku breakout buy kat sini, tuan-tuan boleh tengok lah. Dia naik, sebab tu kita kata kita kena breakout, dan ini saya lukis hari tu. Dia akan retest break trend line sini, dan dia terbaik. Jadi kita tengok indeks dolar ni sebagai panduan lah untuk trend line, untuk kita trade di currency lain. Dan kenapa berlaku rejection ni, first kita dapat lihat, kita boleh zoom kat sini, ada satu shadow. Maksudnya kat sini ada satu big order sell yang sedang berlaku lah untuk indeks dolar, dan ini adalah merupakan previous high. Okey, saya tak double top, kita boleh dapat lihat kat sini. Jadi kalau tuan-tuan sell kat sini tadi, tuan-tuan boleh dapat mungkin kita boleh cari profit lah di area previous support ataupun sampai ke trend line ini semula. Right. Biasanya double top ni dia akan test support. Jadi nak lebih selamat, kita cari support yang terdekat lah. Sini mungkin dia akan patah balik. So ini jangkaan saya, dia akan patah balik. Dan area ini merupakan 103.7, 103.6, 7 dan 103.78. Sekiranya dia mampu break di atas 105.5 dan 105.5750, dia merupakan kawasan resisten. Kalau dia mampu break kat atas ni, dia akan jadi bullish pula. Dia akan pergi ke high yang lebih jauh lah. Maksudnya mungkin goal dia akan turun lebih jauh lah. Tapi pada malam ni kita dapat lihat lah rejection jelas lah. So di time frame H4 masih lagi belum close, lagi 24 minit. Kalau tuan-tuan boleh tengok sini, dia dah satu rejection di kawasan resistance. Mungkin dia akan naik pullback kejap lah sebelum dia turun. Daily masih lagi belum clear gerakan dia. Mungkin dia akan close secara bullish. Tapi kalau close bullish ni akan macam ni, shadow panjang. Sekali shadow panjang menunjukkan buy interest tidak begitu kuat lah untuk currency ni, untuk dolar. Alright. Jadi jangkaan saya pada dolar ni, dia mungkin boleh retest balik lah previous high, ataupun previous support lah kalau dia buat rejection macam ni. Dan yang penting untuk intraday, kita kena pastikan kalau dia sampai kat sini, mungkin dia akan dia boleh jadi ni lah, dia akan bound balik lah. Kerana ni adalah merupakan kawasan previous support. Lepas dia turun, mungkin dia akan buat head and shoulder lah, head and shoulder baru dia turun. Ini pattern penurunan yang sihat kita mencari. Jadi kalau mungkin dia turun, dia akan top balik, dia akan turun lah, macam tu lebih kurang. Kerana hari ni previous high lah. So antara dua pattern ni, kalau dua pattern ni terwujud, maksudnya indeks dolar akan jadi lebih lemah. Okay. Seterusnya kita akan ke pair gold. Kita akan discuss sikit lah. Pada malam ni boleh lanjut. Jadi untuk gold lah, memang tidak interest untuk buy. Pada masa sekarang ni apabila dia naik satu candle, dia turun. Bila dia sampai ke trend line. Trend line ni kita recap balik di time frame daily. Daily sedang, di time frame daily dia sedang menunjukkan satu downtrend.
Dan sebenarnya di time frame daily kita sudah sampai di kawasan previous support. Jadi kalau tuan-tuan buy kat sini, stop loss tuan-tuan mungkin boleh nipis lah. Sedangkan stop loss 1800 ataupun base case 1795 tu mungkin dia akan test shadow ni, ataupun tuan boleh buy limit satu lagi kat shadow ni 1788. InsyaAllah dia akan naik kejap lah scalping. Dan di time daily ni kalau dia jadi ini dia shadow panjang, insyaAllah lah pada esok hari dia akan jadi bullish. At least dia akan test ke 1835 hingga ke 1850. Right? Time frame H4. Nampaknya di time frame H4 ada satu candle try nak push ke atas. Ini satu buy yang cantik. Tapi pada ketika ini time frame H4 tidak nampak lagi sebarang rejection untuk naik. Mungkin kalau tuan-tuan nak instant buy sini peluang lah, kerana bagi saya ni candle yang kata rejection yang sangat strong. Tapi berhati-hati juga kalau H4 dia close panjang, close merah juga. Ini menunjukkan setup engulfing ni tak jadi lah. Kata engulfing 1, 2, 3, 4, 5 candle tak jadi. So apa dengan engulfing ni? Enggak berapa engulfing tapi dia tak jadi. Engulfing dia cover beberapa pergerakan. Right, goal ni dia punya walaupun nampak bagi signal buy tapi tak jadi buy. Itu yang aku tu. Dengan dia cover 10 bar ni, engulfing ni cover 10 bar pun tak cukup kuat. Ni engulfing ni cover berapa bar ni tak cukup kuat juga ni. Goal ni memang kata memang black. 15 bar engulfing cover tapi dia tetap tak break. Tetap dia tak buat bullish movement. Yang kita risaukan lah sikit untuk gold. Dan untuk lebih selamat sebenarnya kita boleh tanda macam kita boleh tanda trendline kat sini. Okay, kita sedang tunggulah dia breakout ke atas macam ni untuk dia test kawasan resistance dulu 1850 lah. Nombor cantik 1850. Okay, kita tunggu dia breakout trendline, test mula trendline sampai ke 1850. So berapa 1850 dan 1850 bukan satu biar number, dan ini adalah antara salah satu area yang banyak one trade. Tapi syarat untuk sampai ke sini pasti kena break trendline. Ini tidak break dan ini masih lagi di bawah trendline. Itu yang kita punya masalah untuk trader buy gold pada ketika ini. H1 pun dia turun naik balik lah. Lagi 20 minit lagi tak nampak separang kenaikan. Tapi kat sini sebenarnya ada buy order ni, kita boleh buy. At least stop loss di bawah 1802. Kita instant buy ni, kita tengok lah kena stop loss lah. Kena stop loss, ada rezeki lah. Kita buy situ tadi. Sebab saya kata saya tak buy, at least dia akan naik kejap lah. Kita akan cari kawasan resistance balik lah. Ini stop loss kita yang dekat di bawah shadow sikit. Kerana kat sini kita nak tengok ada satu candle grafik, kat sini ada satu candle sell, dia ada shadow dia. Okay, kat sini lah biasanya dia akan buat naikan, kerana kat situ ada demand area. Okay, bila dia akan sampai ke kawasan demand, insyaAllah dia boleh naik. Boleh naik ke atas. Tapi untuk selamat, tuan-tuan boleh tengok lah price action ni time frame kecil, M13, M15. So 15 sudah berlaku breakout tapi tidak ada sebarang pattern. Macam tadi lah, tidak pattern trendline dia tidak lagi jelas, masih lagi bearish. F15 pun sama, walaupun dia buat base. Sini ada satu order yang diambil dari tempat kita entry tadi, tapi masih belum cakap kata masih belum strong lah untuk dia naik. Kita sedang tunggu dia jadi satu candle bullish dan mungkin sedang buat dia buat pattern U lah. Lepas tu baru kita boleh entry balik. Kalau F15 kita kena standby lah. Sekarang tak nampak lagi rejection candle tu untuk kat sini. Mungkin dia boleh turun lagi lah. Okay, kalau kita nampak dua candle bullish, insyaAllah kita boleh entry. Tak betul letak lah buy stop dah ni kan. Buy stop. Jadi kalau dia naik tu dia cover lah kita punya profit tu. Akan naik lebih jauh. Okay, untuk gold nyangkaan saya di time frame kecil, time frame intraday dan juga scalping masih lagi bearish, dan boleh cari scalping sell. Tapi untuk daily, weekly, dia merupakan satu kawasan antara yang cantik juga untuk kita buy sebenarnya. Kerana kalau kita buy situ, jika time frame daily ni sebenarnya
dia sudah sampai di kawasan support satu, dan risk reward ratio kita akan jadi cantik lah. 2 ni sebab 1 lebih kurang macam tu. InsyaAllah dia boleh jadi lebih cantik, naik lebih jauh. Okey, seterusnya kita akan lihat currency yang saya share di dalam grup Telegram, iaitu Kiwi Dollar. Kiwi Dollar kenapa saya kata lebih naik? Oh, dia sudah sampai kawasan resistance yang berlaku rejection ini. Dah cantik lah sebenarnya. So, trend daily masih lagi bearish. Secara overall masih lagi bearish. Tapi gambar kenapa saya kata boleh naik, kerana ini di kawasan support dia sudah sampai kawasan support dan rejection sedang berlaku. Dan juga kita sedang lihat dia punya bearish movement ini satu sell yang kuat, ini makin lemah. Jadi sekiranya hari ini dia tidak membuat breakout ke bawah, bagi saya insyaAllah esok atau hari-hari akan datang dia akan terbang balik ke atas balik lah. Sebab ini adalah setup di kawasan support, trend daily, H4, H1 semua kawasan support. Kalau ikutkan di time frame H4 ni, kita zoom balik tadi, dia sudah sampai kawasan resistance ni. Tapi di time frame H4 sebelum ni pun satu candle dalam kata buy yang solid. Ini candle doji yang solid juga lah. Ini candle pimbar tapi ada shadow kat atas tau. Dan candle H4 masih belum close lagi 2 jam. Mungkin dia nak ambil buy kat sini lah. Kalau tuan-tuan nak buy kat sini, logik lah bagi saya. Soalnya tuan-tuan pun boleh nipis. Tapi kita masih tunggu pullback, masih tunggu dia punya gerakan price ni tapi lebih kecil. Jadi tapi lebih kecil, masing-masing menunjukkan satu very bearish moment. So 50 ni kat sini ada satu instant buy yang sangat cantik lah bagi saya. Okay, dolar ni ataupun tuan boleh tanda trend line. Tanda trend line. Tak cukup cantik lah. Tapi kat sini ada satu zone yang cantik lah untuk kita buy. Sini instant buy lah kalau tuan nak buy kat sini. Try entry kan, instant buy. Tengok apa ni. Kena stop loss lah dari berapa lah. Kita target kawasan resistance dalam 30 pip. Okay, shadow kita stop lah di bawah shadow lah. Alright. Jadi kalau dia kena stop loss, ada rezeki kita lah. Walaupun nampak macam dia buat kenaikan tu naik. Stop loss kita pun nipis. Dapat saya kata boleh naik. First kita zoom out di time frame H1. Jadi nampaknya trend line yang terdekat ni sudah patah. Tapi itulah, mungkin dia boleh retest ke kawasan support balik lah. Dan masih lagi berbagi 14 minit. Kita tunggu dia buat keajaiban ni. Itu maksudnya dia buat satu shadow panjang. Jadi kalau shadow panjang ni memang solid dan naik kan. Tapi kalau dia masih lagi bearish mode, aduh pening kepala kita lah. Kerana ini bukan satu kawasan sell yang mungkin sell movement tu lagi kuat lah pada buy. Right? Okay, macam sebabkan pen ni kembar dengan AUD USD, kita bagi setup juga lah untuk AUD USD. Low risk setup. Okay, low risk setup. So untuk AUD USD ni, kenapa saya kata buy? So di time frame daily sebenarnya kita dapat engulfing yang cantik. So engulfing cantik daily dan dia buat penurunan. So jangkaan saya, sekiranya dia jadi penurunan, dia bearish dia ni, movement dia tak boleh close di bawah engulfing daily. Jadi kalau tuan-tuan letak buy, stop loss kita di bawah shadow daily. Kerana engulfing ni biasanya dia punya buy zone dia tinggi. Dia punya interest buy. Kita boleh letak buy limit kat situ. Dan kalau tuan-tuan nak selamat, untung all tabi. Lepas tu sampai ke kawasan resistance balik lah. Dekat sini. Dan at least bila kalau tuan-tuan nak aim resistance di time frame daily ni, mungkin di area sini, double top ni. So area double top ni saya sudah katakan di satu apa. Okey. So time frame daily ni dia ada area resistance ni di 0.722, 61, 0.72526.
Jadi kawasan resistant dekat tuan baik kat sini tuan, dia punya dia punya ratio dia kalau sekarang ni tuan baik nipis tau. Ini peluang baik tau. 6 6 di bawah 1. Okey, 58 pip stop loss TP 351 pip. Kita akan daily. Kerana kalau ikutkan channel lah, dia sedang trade di kawasan channel dan ini kawasan support berlaku rejection. So rejection support macam ni lah kita tunggu. Double bottom jump dia naik. Ni lagi dia tak breakout ni, tak breakout kat atas ni dia akan jadi, dia tak akan jadi buy lah, maksudnya sampai ke kawasan resistance dia akan sell lah. Tapi masa sekarang ni tuan-tuan, bagi saya memang boleh hold lama lah kat tuan-tuan buy. Memang setup cantik. Time frame H4 dia sedang buat base sebenarnya. Relax buat base. Mungkin dia akan naik kejap. At least test ke 0.698, 0.7. Ini merupakan satu kawasan resistant. At least dia, kalau dia buat rejection sini, dia kena sampai. Ini sayang lah sebab masih baki 2 jam. Tapi ini kena engulfing ni, kawasan support. Kena engulfing kawasan support. Misalnya dia buat macam ni lah. Engulfing support, sell, buy. Kita harapkan lepas ni kena buy dia untuk naik balik lah. Kalau dia jadi buy balik, maksudnya setup buy kita menjadi, dan kita boleh hold lebih jauh lah. Kalau untung tapi ikat dekat mana yang larang. USD strong pula pada mana ni ya. Jadi untuk time frame lebih kecil sebenarnya dia sedang buat correction. Okay, ini correction dia lah. Saya sedang buat correction wave. Ini dia punya channel sell ya. So ada peluang untuk test kawasan support lah. Tapi kalau pattern ni benar, kalau jadi kawasan support dia tak over valid. Sebab apa valid, dia punya support dia support di time frame daily kan. Jadi ni kan dia boleh patah balik. Macam ni lah, dia patah balik. Jadi dia macam tu lah bentuknya. Wah. Okay, kita sedang tunggu pattern ni untuk selesai lah. Dia buat high dia kat situ. Kalau nak buy, kita kena tunggu dia buat shadow panjang. Buat shadow panjang baru kita boleh kata buy. Itu Australian dollar. Mapping kita sebenarnya tuan-tuan boleh tengok lah. Ada sebarang pertanyaan, tuan boleh tinggalkan di ruangan komen. MFN TV Online. Kalau page lain kita cover. Okay, kita rehat dalam beberapa minit. Tengok setupnya jadi kita. Buat shadow pula. Aduh. Kena buat shadow kan. Ni pun biar kena stop lah kita. Kena stop lah tak apa, tak rezeki kita lah. Okay, seterusnya setup cantik adalah di time frame H4 untuk Kiwi dollar, Kiwi JPY, ZD JPY. ZD JPY ni kenapa kita kata cantik? First, dia punya directionnya boleh kita kategori sebagai double top. Ini correction wave ke bawah. Dan ini antara point yang dia boleh patah balik lah untuk ZD JPY. So kalau tuan-tuan buy ni stop loss tuan-tuan nipis ni. Okay, kita tak ambil stop loss shadow jauh-jauh. Dan kalau kita harap dia trade dalam channel ni lagi, dan kalau tuan entry kali ni 7.33 ni sebuah satu, ataupun stop loss kita 14 pip 14.3 hingga ke 104.8. Ini dia punya kecantikan dia. So NZDJPY tetap ya cantik. Kalau untung tu tuan-tuan boleh letak big trade lah. Saya nak kurang lama. Tak buy limit macam shadow pun boleh.
dia nisbah ratio saya cakap ni 7.33 nisbah 1. Kalau instant buy tadi tempat saya instant buy tadi, tuan-tuan dapat ratio ni 14 pip, TP kita 100 pip. So sebenarnya kenapa kita kata macam ni, first kita kena lihat, kena faham kalau dia break pasal support ni, dia close di bawah support, maksudnya dia boleh jadi satu kawasan yang maksudnya dia boleh break ke bawah lagi, maksudnya boleh break ke bawah lagi ke sini. Area bawah ni bukan pasal support lah, previous support ni dia patah balik breakout ke atas. So belah ni masih bagi belum test, kiranya dia masuk kat sini dia akan jadi solid lah, maksudnya dia boleh melantar lebih jauh. Okay. Dan kenapa saya kata boleh buy kat sini dengan risk yang rendah, sebab kita tak tahu price nak turun lagi kita, jadi kita buat baru kita letak stop loss yang rendah, dan kita harapkan ada berlaku kejayaan lah. Contohnya dia buat kena grafik kat sini, kerana kat sini merupakan satu short zone, ini merupakan kawasan resistant, dia break ke atas, dan ini dia break ke bawah, jadi resistant balik, dia naik support, dan kita jangkaukan kat sini dia buat support yang kedua di time frame H4. Sama juga di time frame H1, kita jangkaukan dia buat support kat sini, resistant, ini previous support, previous resistant, dan tolak balik, masuk balik support, ini saya jangkaukan buat support lah. Dan kita harap dia buat betul-betul dah buat rejection kali ni. Dan untuk lebih selamat, entry lebih selamat, ada satu lagi setup atau standby di level lebih kecil. Kita tuan nampak ini dah mungkin double top punya pergerakan, dan kalau tuan pasal dia turun ni, dia turun secara lambat. Jadi ada ni merupakan satu channel, satu pergerakan yang kata dia naik itu bila dia turun mencapah. Bila dia turun mencapah, ini menunjukkan dia sudah ready. Dia membuat double bottom ataupun dia menunjukkan ready untuk patah balik lah. Sebab bila dia bercapah ni, kata dia punya pergerakan dia tu tidak begitu kuat untuk dia break ke bawah. Dia turun secara correction. Bila dia turun secara correction, dia boleh naik secara impulsif. Jadi pasif macam mana? Macam kita recap balik ini pergerakan correction. Ini saya kata impulsif. Ini pergerakan impulsif. So impulsif ni biasanya karakter dia dalam candle yang kecil, pergerakan dia sangat banyak. Contohnya kat sini impulsif, pergerakan dia adalah dalam 32 candle 30 minit, pergerakan dia 166 pip berbanding dengan correction. Dia naik berapa candle ni dia naik struggle sampai ke kawasan resistance. Untuk naik ke kawasan resistance, dia memakan masa sebanyak 133 candle untuk sampai ke 100 pip, 120 pip. Faham tak? Faham kan? Correction dan impulsif. So lepas berlaku correction dan seterusnya correction, kita jangkaukan dia buat impulsif lah lepas ni. Okay, kita jangkaukan dia buat impulsif. Impulsif untuk time frame MTT ni mungkin kita tak boleh target lebih jauh, kerana kita kena breakout di time frame besar juga. Tapi untuk MTT ni dia punya kawasan resistance adalah di dalam 85.5 hingga ke 85.657. So area-area sini adalah kita punya TP. Kalau dia mampu break atas, dia akan jadi buy. Kalau dia break bawah, dia akan jadi sell. Faham kan? Dia punya rule ni. Masih bagi lagi beberapa minit. Ni lagi 5 minit dulu untuk candle pukul 11 malam. Ni kalau jadi buy ni, cantik ni, shadow panjang. 15 rejection, tapi dia punya memang sudah sampai kawasan support lah. Kita tak jangkaukan dia naik lagi masa sekarang. Jadi biar betul dia trade. Siapa buy Euro JPY tadi bang? Rezeki ya. Reject di kawasan support. Nampak ni setup. Kita cari di QE dulu tadi. Kita cari setup lain yang keluar. Kita cerita dulu lah macam mana pergerakan UJ ni, kenapa boleh jadi buy kat sini. So untuk EJ, Euro JPY, dia secara time frame H4 dia masih lagi bullish. Boleh bullish. Ini adalah dia sudah sampai di kawasan antara triple top
Betul biasanya tu lebih jauh, tapi yang ini adalah rejection di kawasan support. So ini yang kita kata buy tadi, right? Tadi saya dah share kot, saya lakukan dia akan turun. Dan kalau kita tengok apabila dia berlaku breakout trend, ini bila dia trend breakout, trend line breakout, dia akan retest balik. Dan lepas dia retest tu, ini baru solid sell. Ini yang solid sell. Kerana stop loss kita di atas ni, kalau kita entry kat sini, kalau kita entry kat sini pun stop loss kita kat atas ni. Dan ini kita target ke kawasan support yang mana sudah sampai lah. TP dia pada hari ni lah. Risk reward ratio dia 2.4 di sebuah 1, 85 pip stop loss. TP kita dalam 204 pip. Okay, benda dah sampai. Jadi siapa yang live kita punya live dapat set up Euro JPY ni, tak salah pada hari Selasa atau minggu lepas punya live kita buat. Okay, ini satu rejection yang cantik. Saya rasa tu boleh naik lagi lah, masih lagi bagi seminit 23, seminit setengah lagi bagi. So saya tak sell bagi saya tak jadi. Jadi kalau dia nak naik balik, tuan-tuan first kita tunggu dia. Ni rejection cantik lah. Kalau tuan-tuan letak buy limit dari sini lah, kita letak buy limit macam di Euro USD, jadi JPY tadi. Itu memang kita punya area TP lah. So kalau tuan-tuan buy kat bawah ni, memang risk reward ratio memang cantik lah. Support resistance jadi resistance ni kita tak target sampai kepada atas ni, kita target ke kawasan support zone, previous support. Ni kawasan support, breakout jadi resistance, break dia jadi buat jadi support sini, dia resistance sekejap. Ini insyaAllah dia akan sampai lah. Kalau tuan-tuan target sini pun dah dapat 438 di 1. Kerana kat sini dia akan jadi sell pula lah. Sebab ni previous support, dia akan jadi resistance. Ni pertama kali, mungkin kali kedua dia akan turun balik lah. Sebab di time frame lebih besar, kerana time daily dia ada peluang untuk jadi sell sebenarnya. Lepas tu kita tak ambil TP jauh, kita tak ambil TP kat ni. Kita tengok ni candle grafik kan, grafik sell double top kan, dan ini adalah mungkin dia test balik lah, dia masih belum ready to turun lah, maksudnya dia lebih kecil. Lepas tu kita TP dekat H1 tadi. Ni solid buy lah. Kalau tuan-tuan nak buy Euro JPY lah ni pun boleh. Kita bagi setup setup banyak lah pula. Buy limit lah, buy limit ni 141.7 buy limit. Stop loss di bawah shadow lah, dapat 2.5 ni sebuah 1 pun ok. Aku target jauh, sebuah 1 lah kita dapat setup kan, buy limit. Kalau dapat shadow kat bawah tu, maksudnya tuan-tuan punya rezeki lah shadow. Tapi kalau dia tak sampai, tuan-tuan boleh layer buy lah kata ni, kalau boleh sampai lah. Kerana ni satu rejection yang boleh kata strong. Lagi satu, dia boleh buat double bottom macam ni di time frame H1. Ni nak historic breakout lah, mungkin keadaan dia macam ni. Tapi dia naik kejap, lepas tu buat base kejap, baru dia turun. Dia naik kejap, lepas tu buat base kejap, baru dia turun macam ni, baru jadi satu yang grafik. Ini baru kata setup buy solid. Dan macam saya kata tadi, kenapa kat sini dekat previous grafik ni ada satu rahsia. Kita tengok ni, okay, shadow panjang. Kat sini ada order yang menunggu. Dan stop loss kita dah 1 pip ke bawah. Ni total buy limit lah, biasanya siapa yang trade macam supply demand, kat sini lah dia punya entry layer banyak dulu. Dan dia punya TP dia pun tak jauh ke dalam previous kawasan supply. Pada kat sini dah jauh-jauh tu. Okay, kat situ lah awak nak tunggulah kat situ sebenarnya. Total buy limit lah kat sini, saya tak galakkan buy. Boleh juga nak buat tuan nak buy standby. Buy limit, apa kita buy limit lah bagus. Kalau dia turun tu, dia ambil order, dia akan naik lebih jauh. Dan saya akan buat last pair. Kalau ada soalan, kalau ada soalan, kita boleh tinggalkan di ruangan komen MFM TV Online Facebook. Okay, ada nak buat pair, nak buat trading semua, dah trade. Okay, kita sambil-sambil kita tengok mapping. Okay, pukul sebelah tengok goal macam mana tadi. Okay, goal sikit lagi nak kena stop loss, tapi ni grafik sell. Tapi kat sini mungkin patah balik. H4 grafik ke?
Belum lagi 2 jam. InsyaAllah buat shadow. InsyaAllah buat shadow. Harap-haraplah kita berdoa pada Yang Esa untuk goal kita buat shadow. M30 ada rejection, mungkin dia akan turun sekejap lah. M30 masih boleh close. Kalau kena bullish, M30 tuan-tuan boleh buy. Buy pun tak target tepi jauh. Kerana tak nampak pattern buy lagi. Maksudnya kalau dia turun, at least kalau ni mungkin dia buat test ke previous resistance kan. Previous support tu. So support dia naik kat sini lah. Tuan buy kat sini, TP kat sini. TP situ close. Kerana tak nampak double bottom. Tuan-tuan nampak double bottom, baru tuan-tuan entry buy. Okay, jaga ratio kita. M15 sini shadow cantik. Dia punya rejection cantik lah M15. Tapi candle pada pukul 11 ni masih belum close kan. Kita harap dia keluar candle buy lah kat situ. So kalau dia keluar candle buy, ini sebenarnya peluang untuk baik tuan-tuan buy scalping. Sekarang ni scalping buy cantik ni. Sebab shadow di M15 tu memang shadow dia ambil buyer. Sekarang ni correction lah kata. Correction untuk gold. Walaupun dia naik ke batang, dia turun balik ke stress. Stress tuan-tuan kepada trader gold ni. Nampak macam hari dia berduit. Tapi kalau tak letak big E tu macam tu lah. Habis. Sampai kawasan resistance dia close. Kawasan resistance dia tutup. Dia jadi sell balik. Cutting. Baik tuan-tuan, saya nampak macam tu lah tuan sampai hari ni. Jadi diharapkan tuan-tuan boleh dapat faedah daripada perkongsian saya pada malam ni. Jadi kepada tuan-tuan yang ada mungkin pertanyaan kemudian hari yang boleh tinggalkan di ruang komen FDV online pada edisi akan datang lah, pada hari Selasa ataupun hari Khamis minggu depan. Dan sekiranya ada, tuan-tuan boleh like lah kita punya Facebook page, di YouTube kami, di TikTok, dan join kita punya Telegram channel Belajar Trade Online Percuma, kerana memang banyak manfaat kita sediakan kepada tuan-tuan semua, pada trader-trader yang masih belum trade, masih belum mahir trade. Kita akan ajar itu lagi. InsyaAllah banyak perkongsian yang baik kita akan kongsi pada tuan-tuan. Jadi kita sampai di hujung rancangan ikutkan tuan-tuan. Jadi kita bertemu lagi di minggu hadapan. Kita jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.